Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat iman serta Islam. Alhamdulillah. Dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Alhamdulillah. Dapat sama-sama kita terus menikmati ibadah Ramadan ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah, dengan penuh keimanan kepada Allah. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada ahli jawatankuasa Surau Haji Maksum. Alhamdulillah. Hari ini kami daripada Mahat Tafiz Ibnu Katsir Batu Belah Kelang, alhamdulillah. Sejak daripada Qiyamul Lail tadi, alhamdulillah, yang dibawa oleh Ustaz Hazwan Rosli selaku mudir Mahat Tafiz Ibnu Katsir, alhamdulillah. Ya, kami datang seramai 19 orang bersama-sama dengan anak-anak pelajar kami, alhamdulillah, ya, meraihkan Ramadan di tempat ini. Moga-moga kedatangan kami ini ya mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira kepada ahli jawatankuasa, pengerusi surau, ya, imam, Bilal, keseluruhanlah ya yang terlibat dengan surau ini. Alhamdulillah, kami mendoakan surau ini terus berkembang maju, ya, insya-Allah terus diberkati Allah dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi sedikit pengenalan lah, ya, tak kenal maka tak cinta. Mana datang ni ramai-ramai kan. Siapa imam tadi tak pernah jumpa. Imam tadi tu nama dia Ustaz Hazwan Rosli, mudir yang mengajar di Mahat kami lah, alhamdulillah. Jadi insya-Allah ada kelapangan jemput lagi, ya, sama-sama kita ya di surau ini, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, kuliah diteruskan masih lagi di bawah satu tajuk dalam perubatan Islam. Apa kaitannya dengan Ramadan ini? Insya-Allah kita akan jelaskan, kita akan kongsikan. Ya, kuliah pada bulan yang lepas, ya, sebelum ini kita telah kongsikan bagaimana syaitan jin ini boleh masuk dalam tubuh badan kita, apa lubang-lubang dan cara dia boleh masuk dalam tubuh badan kita yang menyebabkan kita ini akan jadi satu masalah yang akan menyebabkan kita menghadapi masalah. Kadang-kadang kita dah ikhtiar pelbagai cara, masalah kita masih belum selesai, masalah kita masih bertimpa-timpa. Rupa-rupanya masalah itu berpunca daripada gangguan syaitan yang ada dalam tubuh badan kita. Jadi insya-Allah, ya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, rupa-rupanya Allah nak bagi Ramadan ini kepada kita untuk mengumpulkan kekuatan, ya, daripada sudut rohani dan fizikal menentang musuh kita yang nyata, iaitu syaitan. Ramadan ini Allah hadiahkan kepada kita, Allah berikan kepada kita sebagai satu senjata, kekuatan untuk menempuh musuh kita yang nyata ini, ya. Dalam Ramadan ini juga ia melatih diri kita, memberi kita kekuatan untuk melawan musuh kita ini, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan kongsikan, kita keluar sikit daripada topik sebelum ini. Yang terakhir saya telah kongsikan, ya, punca utama yang menyebabkan syaitan ini masuk ke dalam tubuh badan kita adalah disebabkan, ya, faktor rohani kita yang lemah, faktor rohani kita yang bermasalah. Sebabnya adalah banyaknya sifat mazmumah di dalam hati kita. Kita sombong,
kita tamak, kita hubbud dunia, kita syarut ta'am, kita syarut kalam. Semualah mungkin ada dalam hati kita. Itulah antara lubang-lubang yang boleh menyebabkan syaitan ini masuk dan menguasai kita. Perkara yang kedua, bagaimana syaitan boleh masuk dalam tubuh badan kita? Kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Nabi dah ajar kita pelbagai doa. Nabi dah ajar kita pelbagai cara. Ya, bila kita ikut sunnah Nabi ini, insya-Allah ia akan melindungi kita daripada gangguan-gangguan jin ini. Tak kiralah daripada mana jin itu datang, daripada saka ke, daripada sihir ke, buatan orang ke, insya-Allah dengan mengikuti sunnah Nabi ini, ia akan menjadi perisai yang cukup kuat, ya, bagi menghalang syaitan dan jin ini masuk dalam tubuh badan. Itu, kita ada 10 perkara yang menyebabkan syaitan ini boleh masuk dalam tubuh badan kita. Hari ini kita keluar sedikit topik bagi mengumpul kekuatan diri kita menempuh musuh kita ini. Ya, hari ini kita akan mengenal cara ataupun apa kelemahan syaitan ini. Dalam Al-Quran dan hadis dah menyebutkan, ya, ada lebih kurang 6 kelemahan yang nyata musuh kita ini. Dia lemah. Ya, walaupun dia cuba sedaya upaya sampailah hari kiamat mengganggu kita, merosakkan kita, tetapi musuh kita ini ada kelemahan. Bila kita tahu kelemahan syaitan ini, jin ini, insya-Allah kita boleh hadapi dengan mudah, insya-Allah. Kita kat sini Allah kadang-kadang uji dengan pelbagai masalah. Kadang-kadang masalah itu datang daripada makhluk-makhluk ini. Jadi kita kena tahu bagaimana nak atasinya. Kita kena tahu kelemahannya. Bila kita tahu kelemahan dia, mudah untuk kita atasinya, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan kongsikan 6 kelemahan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, kelemahan-kelemahan makhluk gaib ini, makhluk halus ini atau yang dipanggil jin syaitan ini, insya-Allah. Apa kelemahan dia? Pertama, ya, tipu daya syaitan jin ini, ya, sangatlah lemah. Dia masuk dalam kita, pelbagai cara dibuat, sebenarnya dia bersifat lemah. Ya, sihir itu sebenarnya lemah. Kadang-kadang bila sakit itu datang dalam keadaan kerasukan yang teruk, kadang-kadang sakit kita ini teruk, kita dah menganggap syaitan yang ada dalam tubuh badan kita ni kuat. Ini jin ni kuat ni, tak boleh lawan ni, dengan Quran tak boleh, dengan cara ni tak boleh. Ya, kita dah menganggap macam tu, tapi tak. Sebenarnya, ya, tipu daya dia masuk mengganggu kita, dia bersifat sangat lemah. Mana buktinya? Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Surah An-Nisa ayat yang ke-76. Dengan jelas dan terang Allah menunjukkan bahawa syaitan ini bersifat lemah. Tipu daya dia adalah lemah. Sihir ini adalah satu tipu daya. Sihir ini adalah perkara yang datang daripada syaitan. Dia bersifat lemah. Ya, kita kena pegang tersebut. Jadi mana-mana yang ada masalah gangguan, mana-mana yang kata jinnya kuat dalam badan, gangguan ini terlalu kuat, tidak sebenarnya. Jangan kita tertipu dengan tipu daya dia. Kacaulah macam mana pun, buatlah macam mana pun, sihirlah macam mana pun, ia bersifat lemah. Ada cara untuk mengatasinya. Ya, kalau ada perawat-perawat yang datang, kita pergi berubat ke satu tempat, ustaz tu sebut, ini tak boleh ni, ini kena buat cara lebih kuat, ini cara ini kita tak boleh, Quran mungkin kita baca tak load. Tak. Itu sebenarnya satu pernyataan yang cukup salah. Kita dah bertentangan dengan ayat Al-Quran ini. Allah menyatakan ia bersifat lemah. Jangan putus asa, teruskan dengan terapi, teruskan dengan rawatan, teruskan dengan amalan. Pasti dengan izin Allah, biiznillah syaitan itu akan pergi. Lama kelamaan dia akan keluar dengan izin dan kehendak Allah. Itu yang pertama. Kelemahan syaitan jin ini yang pertama, ia bersifat lemah. Yang kedua, apa kelemahannya? Yang kedua, ya, takut kepada orang-orang yang ikhlas. Dia cukup takut dengan orang ikhlas. Kalau kita berubatkan orang dengan niat yang ikhlas, biiznillah, ya, mudah untuk dirawat. Kalau perawat itu ikhlas, pesakit ini ikhlas untuk dirawat, biiznillah, mudah terapi itu dijalankan. Ya, kadang-kadang dia tak tembus, adalah sedikit masalah dalam hati kita. Kita kadang-kadang buat kerana terpaksa, kita buat kerana nak duit, kita buat kerana keduniaan, kita buat kerana nak perniagaan. Kadang-kadang kita tengok sekarang, dunia ruqyah syariah ini dah semakin popular.
dekat TikTok, dekat Facebook, dibuat secara live, dirakamkan, disebarkan untuk mencari ranking ataupun sebagai konten yang boleh mendatangkan keuangan. Jadi perkara ini sebenarnya boleh menjejaskan keikhlasan sesuatu rawatan, boleh menjejaskan sedikit sebanyak kerja-kerja dakwah. Adakah benar dia nak sampaikan dakwah? Adakah benar dia nak sampaikan kerja-kerja itu kerana Allah Ta'ala? Ikhlas ini segala perbuatan kita bulat-bulat kerana Allah, bukan keduniaan. Itu yang disebut sebagai ikhlas. Kalau mana-mana pergilah, perubatan Islam mana pun, bergurulah dengan ustaz mana pun, perkara pertama yang akan dididik di dalam kelas adalah bab ikhlas. Perawat-perawat ini akan diajar dengan untuk mendidik hati supaya ikhlas dalam menjalankan kerja-kerja dakwah ini. Itu sebenarnya. Apa buktinya? Dalil daripada surah Al-Hijr ayat yang ke-40. Maksudnya iblis berkata, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Tu Allah sebut di dalam Al-Quran, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Dia akan sesatkan kita semua. Dia akan menampakkan maksiat itu indah. Dia akan menampakkan dosa itu indah di hadapan mata anak-anak Adam. Jadi untuk elak daripada gangguan ini, Allah kata dalam Quran, ini adalah kelemahan dia. Dia tak boleh tembus kepada mereka yang ikhlas. Kalau kita buat sesuatu itu kerana Allah, sebenarnya syaitan tak mampu nak tembus. Susah sangat dia akan tembus. Kita letakkan Allah dulu di hadapan. Bila buat satu perkara, jangan ingat kita nak buat kerana nak kesembuhan. Kita buat sebab nak sembuh je. Kita buat ini ustaz suruh buat. Amalkan zikir-zikir ni, bila amal boleh sembuh. Bila amal boleh dapat sesuatu kelebihan. Bila amal ini nanti dapat manfaat-manfaatnya. Kita dah tak kejar lagi Allah. Kita dah tak kejar lagi ketakwaan kita kepada Allah. Kita kejar kepada kelebihan. Itu yang kadang-kadang kita buat tak menjadi. Itulah kadang-kadang punca kenapa penyakit itu berulang-berulang. Kita dah mengejar bukan kerana Allah dah. Kita buat kerana nak sembuh. Kita buat kerana nak sesuatu kelebihan yang ada pada sesuatu amalan tersebut. Jadi kena hati-hati. Kita letakkan keikhlasan dulu kerana Allah. Kita buat kerana mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu kelemahan dia yang kedua. Dia cukup takut dan dia akan kalah dengan mereka yang ikhlas kerana Allah. Buatlah satu perkara amalan itu, kita letakkan dulu Allah di hadapan. InsyaAllah segala amalan kita akan menjadi satu perisai yang cukup kuat menentang makhluk ini. Yang ketiga, apa lagi kelemahan-kelemahan dia? Yang ketiga, kita kena tahu dan pegang bahawa martabat jin ini lebih rendah daripada manusia. Tak ada jin yang cukup hebat. Tak ada jin yang boleh mengatasi penciptaan manusia. Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70. Apa Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra ini? Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Surah Al-Isra ayat yang ke-70. Jelas Allah sebutkan, Allah ciptakan manusia ini lebih daripada penciptaannya yang lain. Allah ciptakan jin, kita lebih sempurna daripada ciptaan jin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah cipta kita sesempurna ciptaannya. Maka jangan takut bila kita diuji oleh Allah dengan serangan-serangan sihir ini ataupun serangan-serangan makhluk halus ini. Sebenarnya kita dapat atasinya. Dia tak cukup kuat sebenarnya. Kadang-kadang kita menggunakan, kita kata dia ada kelebihan. Dia boleh bantu kita daripada sudut perkara yang gaib. Contoh, orang tu tak kebal. Bila ada jin ini, kita boleh jadi kebal. Orang tu tak boleh nampak jin. Tapi bila ada jin ini, kita boleh nampak jin tersebut. Na'udzubillah, perkara ini sebenarnya keluar daripada syariat. Kadang-kadang ada sesuatu amalan yang boleh menyebabkan kita lebih kepada orang lain. Bila berubat orang, sembuh. Bila berubat orang, sembuh. Bila berubat je sembuh. Kadang-kadang orang tu datang, tak cerita masalah apa-apa pun. Saya tak datang, jumpa,
Perawat dah tahu apa masalah dia. Saya tak payah cerita, saya tahu masalah kamu. Kamu ada masalah suami isteri kan? Kamu ada masalah dalam perut, kamu ada masalah pada kaki kan? Tak payah cerita. Perawat dah tahu. Hati-hati, perkara ini sebenarnya terkeluar daripada syariat. Ia bukan lagi satu kaedah ya, yang selari dengan syariat. Ya, tak ada sebenarnya. Martabat kita lebih tinggi pada jin ini. Perkara gaib-gaib macam ni sebenarnya, ya, jin pun tak tahu. Ya, kelebihannya, ya, kadang-kadang dia kata dia lebih pada kita. Kalau seorang orang dululah, ya, macam masjid semalam saya pergi Masjid Asy-Syarif, ada yang tanya, ya, orang dulu dia boleh teroka satu tempat ni 2-3 ekar seorang. Ya, dia boleh buka satu tempat dengan seorang diri, sebatang cangkul, sebilah parang. Dia boleh buka satu kampung. Mana dapat kekuatan ni? Mana dapat kekuatan ni? Antaranya penggunaan khadam. Penggunaan khadam yang membantu. Kadang-kadang ada yang menjaga kebun. Tahu-tahu buahnya dah dikumpulkan aja. Tak payah susah, buah durian tu dah terkumpul. Tak payah susah, pelepah kelapa dah susun cantik dah. Siapa punya kerja? Siapa punya kerja? Na'udzubillah. Kadang-kadang dengan bantuan makhluk yang kita tak nampak. Ia berlaku. Benda ini memang realiti. Ya, berlaku pada zaman dulu. Dah tu orang kata, habis tu macam mana dengan nenek moyang kita, Ustaz? Dosa tak dia ke? Syirik tak dia? Jadi kita jawab, insya-Allah, mungkin pada zaman itu, tok nenek kita dulu, dakwah tak sampai macam mana sekarang ni. Waktu itu, penjelasan tentang hukum hakam, mungkin tak semudah sekarang. Ulama-ulama nak masuk ceruk kampung ni bukan mudah. Ya, banyak halangan, susah, tak ada kenderaan, berbagai halangan. Jadi mungkin waktu itu pengetahuannya tidak sama macam kita sekarang. Ya, penjelasannya tak sama macam sekarang. Jadi kita tak boleh nak anggap 100% tok nenek kita dulu bersalah. Kalau sekiranya waktu itu mereka tak tahu hukumnya salah, kita tak boleh katakan dia telah melakukan syirik kepada Allah. Hati-hati. Kadang-kadang kita salahkan tok moyang kita. Itulah dulu tok akau ni, itulah dulu nenek kau ni ambil benda-benda ni. Kita salahkan mereka. Na'udzubillah. Kita serahkan je kepada Allah. Tak payah fikirlah, lantak pilah. Biarkanlah itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita serahkan kepada Allah. Yang menentukan dia itu ahli syurga ke, yang menentukan dia syirik kepada Allah ke, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak tentukan. Kita serahkan aja kepada Allah. Tu sebenarnya kita rasa jin ini mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Tak, sebenarnya manusia itu lebih daripada jin ini. Jadi kita jangan takut dengan mereka. Bila kita dah tahu kelemahan ni, jangan pula kita kita cabar dia. Kita cabar dan terus cabar. Mana dia? Mana? Kadang ada pesakit bila dah terlalu stres, dia dah selalu sangat diuji, kadang-kadang sampai dicabar. Dicabar. Oh, tunjukkan diri kau, aku nak tengok. Kuat mana kau sampai ganggu keluarga aku ni? Dicabar jin-jin tersebut. Berlaku. Akhirnya pesakit ini sakit. Gangguan-gangguannya ada pada anak, masuk dah ke dalam tubuh badan suaminya. Berlaku. Jadi bila nak rawat, dah semakin sukar dan semakin sukar. Ada sekarang aktiviti paranormal. Paranormal punya aktiviti ni, dia nak mencari jin tu. Dia pergi tempat-tempat tertentu, dia masuk tempat-tempat yang katanya berhantu, pergi cari hantu. Benda ini mendatangkan masalah. Ramai pesakit yang datang. Antaranya ada seorang pesakit, dia pergi mana? Highland Tower. Tempat orang bangunan runtuh dulu tu. Dia pergi situ, dia masuk, dia kata dia nak tengok apa jin yang ada dalam bangunan tersebut. Dia duduk dalam tu. Tapi masalah yang pergi ni perempuan. Dia pergi dengan kawan-kawan dia, masuk dalam Highland Tower, duduk dalam tu. Dia nak tengok banyak mana jin yang ada. Waktu tu dia tak kena lagi. Besoknya dia demam. Dah mula meracau-racau. Datang ke pusat rawatan, benda ni berlaku dah lama dah. Sekarang dah berkahwin, masih belum ada zuriat. Bila kerasukan berlaku, dia kata nak sangat panggil aku kan. Kita tak tahu pun masalah dia cuma tak cerita, dia kata dia sakit kepala, dia tak ada zuriat. Akhirnya rahsia terbongkar. Jin tu kata aku datang daripada bangunan yang dia pergi. Lepas habis rawatan kita tanya betul ke masalah ni? Ada pergi mana-mana ke? Baru dia kata dia menyesal. Dia cukup menyesal bila dia pergi ke Highland Tower tu. Dia cari pasal, dia cabar jin-jin tu, dia cari jin tu dia nak tengok sangat. Akhirnya sampai sekarang kekal dalam tubuh badan. Kekal. Dia kata nak sangat berdamping, aku ikut dia sampai dia mati. Aku tak akan lepaskan dia. Sampai sekarang dia jadi masalah. Dia dah cuba sedaya upaya. Benda ini menyebabkan permasalahan yang besar. Jadi ini
Kita bila dah tahu, kita teruskan dengan amalan, jangan dikacau kita, sudahlah. Jangan dibuat masalah kepada kita, sudah. Dia ada kehidupan dia, kita ada kehidupan kita. Tak perlu cari dia. Tak perlu minta tolong dengan dia sebab kedudukan kita lebih tinggi daripada dia. Dia nak tolong tanpa pengetahuan kita, okey, tak ada masalah. Kita tak tahu pun dia tolong. Jangan sampai kita yang minta tolong dengan dia. Itu satu perkara yang perlu dielakkan. Kadang-kadang ada orang cakap sihir ini perlu lawan dengan sihir juga. Jin kena lawan dengan jin. Kita tak nampak. Ini dia panggil nusrah yang perlu dielakkan. Para ulama bersepakat benda ini haram. Tak boleh di sisi Islam. Tak boleh dilakukan kerana meminta pertolongan jin. Kena hati-hati. Kita kena tanam bahawa martabat dia lebih rendah daripada kita. Yang keempat, apa lagi kelemahan dia ini yang boleh kita gunakan untuk mengatasinya? Yang keempat, semua jin yang Allah ciptakan ini tidak tahu perkara gaib. Dia tak tahu pun perkara gaib. Apa yang akan berlaku, apa semalam berlaku pun dia tak tahu. Kecuali dia ada di tempat tersebut. Dia tak tahu perkara gaib. Jangan tanya kat dia bila berlaku kerasukan, benda-benda yang akan berlaku. Dia akan cerita. Nanti kau balik, kau tunggu 40 hari akan berlaku masalah lagi. Dalam tempoh 3 hari nanti kau tengok rumah tu akan jadi huru-hara. Orang tu akan muntah darah. Orang tu akan mati. Dia akan beritahu perkara-perkara yang akan datang. Tak. Jin sebenarnya langsung tak tahu perkara gaib. Apa yang akan berlaku, rezeki macam mana, kaya ke, miskin ke, jodoh ke, jin sebenarnya langsung tak boleh tolong. Mana buktinya dalam surah As-Saba ayat yang ke-14. Allah menyebut di dalam Al-Quran, setelah kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya, melainkan semut putih, yakni anak-anak yang telah memakan tongkatnya. Maka apabila ia tumbang, ternyatalah kepada golongan jin itu bahawa kalaulah mereka sedia mengetahui perkara yang gaib, nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya di dalam azab kerja yang berat yang lagi menghinakan. Allah sebut dalam surah As-Saba, jin tak perasan Nabi Sulaiman dah wafat. Punyalah lama sampai tongkat tu reput, Nabi Sulaiman tumbang, barulah dah wafat rupanya Nabi Sulaiman. Kalau dia tahu perkara gaib, diorang taklah bekerja teruk macam tu. Sebab dia takut dengan Nabi Sulaiman, diorang buat kerja, sehinggalah Nabi Sulaiman wafat, tongkatnya reput disebab makan anak-anak. Akhirnya mereka tahu, dah wafat rupanya. Kalaulah dia tahu benda tu, tahu perkara gaib, maka dia akan tahu bila wafatnya Nabi Sulaiman. Jelas Allah sebut dalam surah As-Saba ini bahawa jin tak tahu perkara gaib. Dia akan tipu kita, kata dia tahu. Dia akan sebut macam tadi, kejap lagi orang ni tunggulah. Kejap lagi dia akan berlaku perkara-perkara sekian. Tapi ustaz kata berlaku, memanglah kerja dia akan buat benda tersebut. Dia akan buat. Sebab dia yang buatlah. Bukan sebab dia tahu. Dia buat pun berlaku biiznillah, dengan izin Allah. Wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa biiznillah. Tiada satu perkara mudarat pun akan berlaku dengan izin Allah. Itu bukan disebabkan jin tersebut. Bukan sebab dia kata dia tahu sangat perkara gaib. Dia pun tak tahu sebenarnya. Dia tak tahu bila kita akan mati. Dia tak tahu rezeki kita ni banyak macam mana. Kan? Jangan takutlah. Jangan takut. Dia kata disebabkan aku ni boleh menyebabkan orang ini bankrupt, musplis dan sebagainya. Sebenarnya dia pun tak mampu nak buat perkara tersebut. Jangan kita takutlah. Bila dia diuji oleh Allah, teruskan beramal. Teruskan lawan dengan amalan-amalan yang sahih daripada Nabi. InsyaAllah kita akan terlindung daripada gangguan-gangguan ini. Yang kelima, apa lagi kelemahan yang perlu kita tahu? Jin, serangan-serangan syaitan jin ini dapat diatasi dengan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat ruqyah ini. Bukti yang pertama Allah sebut dalam Al-Quran daripada surah Al-Isra ayat yang ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh kepada mereka yang beriman. Al-Quran ini Allah jadikan sebagai satu senjata, sebagai satu penawar kepada penyakit, kepada orang-orang yang beriman. Sakit daripada sudut rohani, sakit daripada sudut gangguan, sakit daripada sudut fizikal. Allah turunkan Al-Quran ini sebagai satu cara, jalan penyembuhan.
Dia boleh diatasi dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tu Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi jangan takut. Kita lawan dia dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Pasti dia akan kalah dengan izin Allah. Ya, ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, ya, Nabi menyebutkan bahawa syaitan ini akan lari apabila azan diperdengarkan. Bila azan ini berkumandang, syaitan ini akan lari terkentut-kentut sehinggalah azan itu tidak didengari. Dia akan lari sejauh ya azan itu tak didengari. Jadi dengan azan pun dia boleh lari terkentut-kentut. Itu yang disebutkan dalam hadis di riwayat Bukhari dan Muslim. Cukup kuat hadis ni. Jadi Nabi dah menerangkan dengan azan pun dia boleh lari. Oh ya ke Ustaz, kita dah azan banyak kali, tak sedar-sedar pun bersakit tu. Kadang-kadang kita dalam keadaan panik, dalam keadaan kita rasa, ya, dalam keadaannya kadang-kadang berlaku kecemasan, azan kita pun kadang lari bunyi dia. Kadang-kadang tak jadi azan. Kita kena tenang. Kalau tak azan sekali tak selesai, azan 2 kali, tinggal kanan 3 kali. Biiznillah. Biasanya dengan izin Allah boleh sedar pesakit. Kadang-kadang kita dengar kenapa perawat-perawat azan, sebab antaranya mereka menggunakan dalil daripada ini. Ia pernah berlaku, ya, di satu surau di Sungai Pinang. Ya, sama kuliah macam ni, kita ajarkan bila berlaku kecemasan, anak-anak kita tiba-tiba berlaku kerasukan, ya, kita buat dulu, tak perlu panggil ustaz. Bacalah apa-apa ayat yang kita amalkan. Baca Fatihah boleh, baca 3 kul boleh, baca Alif Lam Mim pun boleh, baca apa yang kita tahulah, dan kita tiup kepada orang yang ada gangguan ini. Biiznillah dia boleh sedar. Betul, lepas 2 kali kuliah benda ni berlaku, ya, pada salah seorang jemaah. Apa yang berlaku? Anaknya kerasukan dalam kereta, nak balik ke rumah dia lah, dia pergi rumah ayah dia. Waktu nak balik ke rumah kat kapal, tiba-tiba dalam kereta di jam. Dia jadi pening kepala, akhirnya menjerit-jerit dalam kereta. Jerit-jerit macam kerasukan. Ya, akhirnya panik. Aduh, nak buat macam mana ni? Nak panggil orang, ustaz, semua dah waktu maghrib ni. Jadi dia panik. Dia nak buat macam mana? Dia kata dia teringat kuliah tu, dia kata ustaz suruh baca sembuh kat muka, saya buat ustaz. Dia baca Al-Fatihah, dia baca ayat kursi, dia baca 3 kul. Habis baca, dia sembuh muka anak dia. Sedar terus anak dia. Kenapa? Dia kata pun tak tahu kenapa apa berlaku. Buat masuk rumah, dia kata masa dah start masuk kereta, dia mula pening kepala, dia rasa macam teruyung hayang, lepas tu dia tak sedar. Bacaan yang sama, dia bacakan oleh ayahnya, sembuh dengan izin Allah. Tak perlu pun panggil ustaz. Dia tak pergi pun kelas-kelas ruqyah. Dia dengan kuliah saja dengan izin Allah, membantu. Ya, macam mana yang disebutkan oleh Syekh Abu Barak Usama Al-Ma'ani. Apa Syekh ini sebut? Dia kata, peruqyah yang terbaik, penjampi yang terbaik adalah mahramnya. Kalau kita ayahnya, untuk rawat anak, kitalah yang terbaik untuk merawat anak kita. Kitalah yang terbaik bacakan ayat-ayat Quran ini kepada anak-anak kita. Itu yang terbaik. Okay? Alhamdulillah, ia sangat bermanfaat. Tu, ya. Seterusnya, syaitan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, hadis riwayat Muslim. Ya, Nabi menyatakan bahawa bila rumah kita ni ada masalah, dengar bunyi benda berlari atas bumbung, ada orang cakar-cakar dinding, rumah kita ni panas, adik-beradik bergaduh, ya, abang tak boleh jumpa adik, bergaduh dengan mak ayah. Cuba bacakan surah Al-Baqarah kat rumah tersebut. Hari ini mungkin 3 ayat, besok 5 ayat, besok 1 muka, seminggu habis baca Baqarah. Biiznillah, syaitan yang ada dalam rumah akan lari daripada duduk dalam rumah tersebut. Ini janji Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi Nabi suruh ajar kita, Nabi mengajar kita, bila rumah ada gangguan, ada masalah gangguan, baca surah Al-Baqarah. Dia kalah dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalah. Hebat orang tanamlah apa pun, tanamlah dia apa, tanah kubur, dia tanamlah ke tulang babi ke, insya-Allah sihir kuat mana pun akan terhapus dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan izin Allah. Ini janji Nabi SAW. Yang terakhir, tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat Muslim. Nabi memberi contoh, kalau kita tutup pintu dengan menyebut nama Allah, syaitan tak mampu masuk. Baca je bismillah, syaitan dah tak boleh dah nak masuk. Itu tutup pintu. Kita minum, kita makan, tak mampu diikut kita makan. Kalau kita masuk rumah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi, dia tak boleh nak masuk ikut kita sekali. Kadang-kadang gangguan yang ada datang kepada kita ni tak semestinya sihir.
Tak semestinya. Kadang-kadang ada satu tentera iblis yang dipanggil sebagai Dasim, diduduk di atas alang pintu rumah. Diduduk atas tu, ditunggu kita tak bagi salam, ditunggu kita tak baca bismillah, masuk rumah sembrono je, waktu itu dia ikut kita masuk. Cara gangguannya macam kena sihir. Adik-beradik bergaduh, rumah jadi panas, ada gangguan dekat rumah, masak nasi cepat basi, nampak kelibat-kelibat, kita dah anggap ni sihir ni. Oh, habis rumah kita dah kena ni. Rupanya yang datang jin tu, kita yang bawa masuk. Dah standby dia nak masuk, kita pun dah penat, terlupa. Tak bagi salam, tak baca bismillah, puk, masuk rumah. Diikut sekali. Waktu tu dia mula mengganggu. Dia akan ganggu. Ya, itu cara dia. Bila Nabi ajar, rupanya baca bismillah dah memadai. Dia kalah dengan hanya perkataan dengan nama Allah. Jadi, teruskan dengan amalan sunnah Nabi ini. Dia cukup lemah bila kita sebutkan dengan nama Allah. Jadi, nampak sifat dia. Sifat dia pun dah menunjukkan kelemahannya. Okay? Itu antara contoh yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, apa kelemahan jin ini? Syaitan jin ini cukup takut kepada orang yang beriman dan soleh. Dia cukup takut. Ya, sebagai contoh, kisah jin takut kepada sepatu Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Ahkamul Marjan. Dan kitab Ahkamul Marjan ini pernah disebutkan, ya, kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, berlaku kes kerasukan, ada berlaku kerasukan, Imam Ahmad tak dapat pergi, dia minta hanya bawa sepatu dia. Kau ambil kasut aku ni, kau pergi tunjuk dekat orang kerasukan tu. Baru nak angkat, nak hempuk, dia kata sendiri, minta maaf. Aku tahu itu kasut siapa? Itu kasut Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi aku keluar. Dia surrender lah. Sebab tuan punya kasut tu, Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pemegang mazhab Hanbali. Oh, jangan main-main. Dia orang yang boleh keluar ijtihad, yang boleh mengungkapkan satu hukum. Jadi orang yang hebat. Jadi dia cukup takut dengan orang soleh ini. Itu baru sepatu dia. Belum Imam Ahmad yang datang. Agak-agak kalau Imam Ahmad datang, ambil sepatu dia ketuk agaknya, mau mencicit lari syaitan yang ada dalam tubuh badan. Jadi kita sedaya upayalah beramal soleh. Ya, kita sekuat hati, sekuat sedaya upaya, terus tingkatkan amal soleh kita supaya gangguan-gangguan ini kita dapat atasi. Tak perlu harapkan sangat, ya, mengharapkan rawatan demi rawatan dengan ustaz-ustaz. Kalau kita tak beramal soleh, macam mana benda nak selesai? Cuba sedaya upaya kita beramal soleh. Ya, itu. Yang kedua, kisah syaitan takut kepada Sayyidina Umar. Ini dirakam dalam hadis riwayat Tirmizi dan hadis riwayat Bukhari. Ya, mana-mana laluan yang dilalui oleh Sayyidina Umar, syaitan tak berani lalu. Ya, tak berani. Oh, ini laluan yang biasa dilalui oleh Sayyidina Umar. Syaitan nak lalu pun dia tak berani. Dia cukup takut. Nak bertembung dengan Sayyidina Umar pun dia cukup takut. Sayyidina Umar ni manusia, cuma dia sahabat Nabi. Bila dia sahabat Nabi, Masya Allah, dia orang-orang yang hebat. Jadi menunjukkan bahawa mana-mana orang soleh dia cukup takut. Lepas ni boleh cari imam. Bila berlaku urusan, suruh imam selesaikan. Imam standby. Ustaz Selamat ada, insya-Allah. Ya, Ustaz Selamat ni memang sahabat saya daripada dulu lah. Dia pergi kuliah sama-sama naik motor, ya, berjuang naik motor, hujan panas, demam, lampu motor mati. Habis satu lampu pun tak hidup, kita daripada Meru pergi ke Bangi belajar dengan Tuan Guru Sa'aruddin waktu tu. Inilah sahabat saya masa pergi belajar dulu di Darusshifa. Ya, boleh jumpa Ustaz untuk bantu, doakan. Moga-moga syaitan yang ada dalam tubuh badan, dia keluar dengan izin Allah. Yang terakhir, kisah jin takut kepada Imam Ibn Taymiyah. Direkodkan dalam kitab Tibun Nabawi oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Ya, syaitan ini cukup takut dengan Imam Ibn Taymiyah. Berlaku satu kes juga kerasukan. Imam Ibn Taymiyah ini datang, jin itu terus cakap, aku akan keluar kerana aku tahu engkau siapa. Dia kata, engkau adalah orang yang hebat. Aku takut kepada engkau. Terus Imam Ibn Taymiyah kata apa? Jangan takut kepada aku, takutlah kepada Allah, Tuhan yang menciptakan engkau. So jadi itu Imam Ibn Taymiyah. Tak cakap apa-apa lagi, tak baca apa pun. Dia tengok orang yang ada kerasukan, nak keluar dah. Cuma dia masa tu nak mainkan tablis iblis. Dia kata dia takut dengan Imam Ibn Taymiyah. Jadi Imam Ibn Taymiyah kata apa? Jangan takut kepada aku, kau takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jin itu keluar. Ya, mana-mana yang pernah ada pengalaman di Darusshifa berjumpa dengan Ustaz Harundin, ini pengalaman kita. Ya, banyak kes kita jumpa. Ya, kadang-kadang pesakit itu lalu je depan Ustaz Harundin, depan tengok Ustaz Harundin terus dia tumbang.
Kalau kita ni setengah jam baca pun kadang-kadang steady je lagi pesakit tu. Lalu depan Ustaz Rondin, dia tengok Ustaz Rondin, boom, jatuh dah. Nampak perbezaannya orang soleh. Kita ni tak berapa nak soleh. Jumpa orang yang soleh, akhirnya dia tumbang. Akhirnya surrender. Oh, surrender dengan Ustaz ni. Pengalaman dia, amalan dia dengan yalah macam-macam dia dah menjadi guru yang hebat. Ya, jumpa tengok dia pun, kita tengoklah. Kita punyalah rawat ni bertahun-tahun. Tak selesai, sekali-sekali dengan jumpa Ustaz Rondin, tengok je dah tumbang dah. Allahu Akbar. Ini antaranya, ya, dia cukup takut dengan orang-orang yang soleh. Jadi jangan takut, teruskan buat amalan. Ya, moga-moga kita ni jadi orang yang soleh, jin ini akan keluar dengan izin dan kehendak Allah. Jadi kita dah kongsikan 6 kelemahan-kelemahannya. Jadi jangan takut, teruskan beramal, teruskan dengan ikhtiar. Ya, moga-moga Allah turunkan kesembuhan buat kita. Moga-moga Allah beri bantuan untuk kita menghadapi musuh kita yang nyata ini, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebenarnya Allah kurniakan juga Ramadan ini adalah satu bulan kekuatan buat kita untuk kita terus top up kekuatan kita ini, membina kekuatan jiwa dan rohani kita menghadapi ujian-ujian pada bulan yang mendatang nanti. Ialah habisnya Ramadan, kita akan berjumpa dengan Syawal. Ya, selepas itu akan berjumpa dengan bulan-bulan yang lain. Ya, moga-moga dengan kita beramal pada bulan Ramadan ini, Allah berikan kita kekuatan untuk mengatasi, ya, serangan-serangan ini, tipu daya daripada iblis dan syaitan ini. InsyaAllah kita teruskan dengan amalan-amalan ini, ya, amal ibadah kita sedaya upaya istiqamahkan apa yang telah kita buat pada bulan Ramadan ini. Ya, kita cukup takut dengan satu hadis Nabi yang pernah Nabi SAW sebutkan. Apa yang Nabi sebut? Bila kita dengar hadis ni, dia akan menyebabkan, tak tahulah, hati kita akan rasa takut sangat bila, ya, amalan kita itu tidak diterima oleh Allah. Daripada satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa dalam kitab tu tulis? Nama kitab tu Wada' Ramadan. Selamat tinggal Ramadan. Memang ada satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, apa beliau sebutkan? Ya, Umar Abdul Aziz pernah menyebut di dalam satu khutbah hari raya. Umar Abdul Aziz ini sebut dalam khutbah hari raya, apa beliau sebutkan? Ulama-ulama salaf, dia kata, ya, mereka cukup takut amalan pada bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah. Ya, walaupun kita menyambut kegembiraan pada 1 Syawal, ya, para ulama salaf cukup takut dengan sekiranya amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ramadan akan meninggalkan kita. Lebih kurang 5 hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Dan kita tak tahu sama ada kita akan dapat berjumpa dengan Ramadan lagi atau tidak. Moga-moga Ramadan ini akan memberikan kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan memberikan kita kekuatan untuk menempuh ujian-ujian yang pada masa akan datang. Akan memberikan kita, ya, keampunannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadis bagaimana Nabi mengaminkan doa malaikat. Bila Nabi naik satu tangga, di satu tangga mimbar, Nabi menyebutkan amin. Tangga yang kedua, Nabi sebutkan amin. Tangga yang ketiga, Nabi sebutkan amin. Kenapa Nabi sebutkan amin? Apa doa malaikat? Pada tangga yang kedua, Nabi dengar malaikat sebut, mereka yang ada pada bulan Ramadan yang tidak mendapat keampunan Allah akan ditempatkan dalam neraka dan akan mendapat laknatnya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nabi mengaminkan doa malaikat. Sesiapa yang berada di bulan Ramadan yang tidak mendapat keampunan Allah akan mendapat nerakanya dan mendapat laknat daripadanya. Moga-moga kita semua tidak tergolong daripada golongan-golongan tersebut. Jangan kita sia-siakan Ramadan yang ada ini, saki-baki yang ada ini, kita sedaya upayalah mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan moga-moga Allah terima segala amalan-amalan kita. Sebab itu bila habis Ramadan, ya,
Kita berjumpa dengan sahabat-sahabat kita. Imam, sama juga dalam Musnad Imam Ahmad, disebutkan dengan sanad yang hasan. Ya, apa beliau sebutkan bila kita berjumpa dengan kawan-kawan kita, saudara mara kita, bila sebutkan dengan ucapan selamat hari raya, kita sebutkan dengan taqabbalallah minna wa minkum. Kita sebut taqabbalallah minna wa minkum. Moga-moga Allah menerima amalan kita semua. Itu yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi kita cuba, ya, kadang-kadang kita sebut selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Kita tak doakan dengan menyebut taqabbalallah minna wa minkum. Moga-moga amalan kita yang kita perbuat dalam penuh bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Moga-moga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah. Moga-moga kita sentiasa dalam keampunan dan redha Allah. Moga-moga kita semua dalam kasih sayang Allah. Moga-moga kita dapat bertemu lagi pada masa akan datang. InsyaAllah, wallahu alam, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal as innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.